Alah, kau tu sudah kau tahu susah kerja di KL, kau mau pergi KL juga pada apa? Last-last kau balik Sabah, nah kau minta tiket kan sama mama bapakmu. Nah, itulah. Saya sudah cakap, kalau gaji 2.000 balik Sabah aja, tak payah kerja KL lagi, kan? Bersama kami dalam Media Juice dalam slot Sabah at West 101. Yes. Sama kami semula dalam Media Juice. Kali ini kita akan bentangkan isu pasal kehidupan orang Borneo di Semenanjung Malaysia ketika COVID-19 tengah melanda. So banyak orang salah anggap sebab mereka ingat di KL ni kehidupan is like everything normal, semua orang hidup high end. Sebenarnya there's some people still mengalami masalah dari segi kewangan dan sebagainya, which is very normal. Betul. Satu kan, tipikalnya masyarakat kita ni, orang Sabah lah terutamanya, bila datang ke KL, orang akan cakap, oh dia sudah orang KL betul kaya sudah. Kaya sudah. Padahal member datang KL bukannya mau jadi kaya raya, dia Yes, mencari exactly. rezeki, even gaji RM1,000 sebulan tau. Ya, Tapi yalah, tipikal masyarakat kita very stereotype. Bila orang balik dari KL, oh, orang kaya, orang kaya. kan? Padahal orang tak tahu the real struggle Yes, the hidup sini struggle. macam mana. So macam apa yang berlaku pada musim COVID-19 yang berlaku di seluruh negara, orang Sabah dan orang Sarawak yang berada di Semenanjung mengalami masalah. Contohnya certain employee tak maintain pekerjaan mereka, so mereka dipaksa pulang ke Sabah. Sebab time tu sekatan interstate travel dia berjalan. So orang yang terkandas dekat Semenanjung, dia tak boleh balik Sabah. At the same time, dia tak ada orang kata money to maintain dia punya daily surviving. So kerajaan juga laksanakan certain bantuan, tapi bantuan tu sedikit lewat. Memang Lewat. So bagi mereka, apa yang berlaku ialah masa dah apply kerja tu, contohnya majikan dah beri tempoh percubaan. So contohlah tempoh percubaan dia 6 bulan. So masa dia bekerja tu belum sampai 6 bulan dah COVID-19 dah melanda. So company stop bisnis dan lockdown berlaku. So apa terjadi? Kontrak mereka secara langsung ditamatkan. So mereka terpaksa mencari rezeki ketika dalam keadaan berkurung tu. So menjadi satu cabaran kepada mereka. Sometimes ada yang minta tolong ibu bapa nak kirim duit, nak balik Sabah, nak balik Sarawak. Kita terasa ya, terutamanya yang biasa dalam sektor perhotelan. Dia terasa bukan saja sektor perhotelan, banyak lagi lah. Okey. Kadang-kadang kita tengok kan, kalau macam orang Sabah, orang Sarawak tu tak pastilah, sebab saya pun tak boleh cakap benda yang saya tak pasti. Tapi kalau macam orang Sabah yang kita sendiri melalui pengalaman tu, kebanyakan orang yang datang ke Semenanjung ni, dia sebenarnya mencari selain mencari pekerjaan lah, dia mencari populariti. Sebab orang tengok bila dia sampai ke KL, oh dia sudah hebat. Ya, Padahal matlamat ya. Kita bicara dari segi matlamat. Yes. Matlamat yang kurang kepastian. Padahal datang sini kerja itu okeylah. Yes, correct. Waktu normal memang begitu. Tapi Yes. dalam keadaan COVID ni, dia memang datang ke sini mencari pekerjaan, tapi terpaksa berdepan dengan masalah yang macam Iqmal sebut tadi lah. Betul. Diberhentikan kerja. Betul, padahal diberhentikan dia bukan kerja. Yes. pilihan dorang. Bukan pilihan dorang. So ada yang siap komen dalam FB tu, dia kata kalau you all rasa kerja KL susah, kenapa kerja dekat KL? Kenapa tak kerja dekat Sabah? Betul. Sebenarnya comparing to infrastructure sekarang ni di Malaysia, di KL ni, okay, sorry kalau saya salah cakap, but this is the truth. Kalau banding di KL dengan di Sabah, KL ni dia opportunity kuat. Sebab orang punya, orang kata average taraf hidup orang di KL dia beza. Dia memang sangat orang kata capable in terms of financial. So peluang tu wujud. So if you want to gain higher, then you go to KL. That's the way around. Betul. Okay. Kalau sebut pasal peluang ni kan, saya bukan mau bersikap skeptikal dengan masyarakat sendirilah, orang Sabah sendiri. Tapi kalau tengok hakikatnya, bukan orang Sabah saja yang datang ke KL. KL means
the Greater KL Klang Valley lah, Kelang termasuk Valley, Selangor ya, dengan betul, Shah Alam sini. Shah Alam semua lah. Tapi dia melibatkan ke semua negeri-negeri yang lain, contoh macam Kelantan, Terengganu, Yes, ataupun di Perlis, Kedah. Yes. Orang akan turun ke KL Orang bukan akan turun sebab ke KL, betul. satu, betul lah infrastruktur. Infrastructure, yes. Kedua, peluang pekerjaan Peluang tu memang pekerjaan. tidak ada di tempat tu. So diorang Tidak ada, akan betul. datang ke central region. Yes, untuk mencari kewangan yang lebih. So bagi yang kurang bernasib baik, so itu adalah apa yang mereka lalui. So bagi saya macam sebagai rakyat Sabah yang normal, saya orang kata bernasib baik. Saya kerja dalam sektor perhotelan yang boleh kata giant tycoon lah. So saya tak sangat terjejas dalam COVID-19, masa COVID-19 tu. The only thing I know masa COVID-19 tu is like, am I gonna die? What's happening next? Betul. Macam tu je. Ada masalah duit tu kita tak rasa sangat that time kan. Dan Betul. ya, the thing is sorry, kesian bagi yang kurang bernasib baik, mereka terpaksa balik Sabah dan mereka terpaksa menunggu peluang untuk balik. Sebab duit dah tak ada. Parent pun, yalah, sometimes ada parent yang berkebun pun ada, I think terpaksa stop. Betul. So during that time nothing much can be achieve kan. So Sabah Sarawak yang balik pulang ke Sabah, don't be afraid, you may try next time, okay? It's not a dead end. Betul. Ya, okay, you all boleh try semula. It's a bigger opportunity, okay? You must grab it. Kalau just nak dengar orang cakap, you all nak kerja KL rugi apa semua, when we will be on top, Betul. there will be no time. Yes. Okay, jangan layan macam ni. Okay. Dalam hal ni kan dia ada dua yang saya perhatikan lah. Dia ada dua golongan lah. Satu golongan yang datang ke KL semata-mata mau mencari populariti, akhirnya dia tidak arah tuju, tiada matlamat, terumbang ambing, sayang, wasting the energy, resources, time betul, yang sudah you invest. Betul. Yang ni kita patut revisit baliklah Revisit apa matlamat balik kita sebelum memulakan pengembaraan. Betul. tak? Okay. Ini kita bukan mau discourage you all untuk datang sini, tapi at least before you come here you have a very strong foundation why you want to work here. Yes, why you are here. Betul. Exactly. Jangan sebab kerana orang punya tipikal cakap pergi KL popular naiklah apalah boleh mau jadi artis. No, you can achieve it even in your place. Macam di Sandakan kau boleh jadi artis. Boleh jadi artis kalau di Sandakan mau. Yang penting kau ada matlamat, kau punya hala tuju betul. Yes. Kak. Betul. Satu golongan lagi yang saya mau cakap, dia memang orang yang betul-betul datang ke sini mencari rezeki. Betul. Sebab dia nampak di sini jalan yang ada peluang. Betul. Berbanding dengan di tempat sendiri macam di Sabah, even macam kawan-kawan saya pun masih mencari peluang. Yes. So itu adalah dua jenis golongan yang saya boleh cakap lah. Yes. Tapi ini terus terang, kalau segelintir masyarakat still berpendapat bahwa you stay at KL when trouble come, okay, you sudah susah, you kena balik Sabah, is very wrong. Because Betul. orang dekat Sabah pun masa COVID-19 tu terjejas. So ada yang hilang pekerjaan, ada yang hilang perniagaan, yalah macam peniaga penjajah kecil, peniaga makanan, mereka terjejas. So benda tu is not just you say in KL, is everywhere, is around the world. Macam dulu kita sangat kan kerja pilot apa semua sektor-sektor besar kan. Macam kita pun hospitality, I kerja hotel, I bangga sangat konon gaji besar apa benda kan. Tapi by the time COVID-19 come, everything is under orang kata uncertain. So memang orang takut hilang pekerjaan. So imagine even pilot pun boleh kena buang kerja, you lagi you siapa kan. So betul. Jangan cakap why orang Sabah sudah tahu susah buat apa. Boleh tak I guna perkataan sama, okay, so you sudah tahu kerja pilot susah, why you kerja pilot? Betul. It doesn't make sense, right? Betul. So itulah yang saya katakan, don't afraid to start your adventure, but make sure you revisit your vision, make a strong foundation. Okay, itu saja dari kami Media Juice. Stay subscribe. Bye.